InsyaAllah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar. Kita masih lagi dalam bahagian kesimpulan ataupun penutup dalam beberapa hadis yang disimpulkan dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Pada pagi Isnin 7 hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal baik yang kita lakukan dalam bulan yang mulia ini akan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar. Kita masih lagi dalam bahagian kesimpulan ataupun penutup dalam beberapa hadis yang disimpulkan dalam kitab ini. Dan kita sambung bacaan pada muka surat 825 pada hadis yang ke-18. Kitab satu lagi 669. Tak bawa. Kena denda atau kursi? 669. Baik, muka surat 669, kitab kuning, dan kitab lama 825 pada hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul qatlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zabha
wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu atau kama qala nabi fil hadis. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang bermaksud daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memerintahkan ihsan ataupun kebaikan pada tiap-tiap sesuatu. Maknanya dalam semua perkara yang ada dalam dunia ni, dia ada dia punya ihsan. Dia punya kebaikan-kebaikan. Antara contoh yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini, maka apabila kalian membunuh, maka laksanakanlah pembunuhan itu dengan cara yang paling terbaik. Kemudian, apabila kalian menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan, yakni tidak sampai menyeksa binatang sembelihannya. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita jumpa satu hadis tentang ihsan. Maknanya melakukan sesuatu kebaikan. Atau kalau bahasa Melayu kita disebut berbuat baik. Dan dalam hadis ini, Nabi bagi satu dua contoh. Pertama, kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Sebab itu dalam kaedah hukum Islam, bila kata hukuman bunuh itu, biasanya dibuat dengan cara dipancung lehernya. Bukan dengan cara diracun atau ditembak atau diseksa atau lain-lain. Kalau kita tengok hukum hudud yang berlaku di negara Saudi umpamanya, kalau melibatkan hukuman bunuh, dia akan pancung lah. Dan tugas memancung tu bukan semua orang boleh ambil peranan. Dia ada kabilah yang tertentu, yang orang kata jenis hati kering ni. Kita hati lembab ni tak boleh. Hati jenis nasi lemak daun pisang ni memang tak boleh. Kita tengok anak kucing geletek pun kita menangis dah. Tak. Jadi diorang ni jenis kabilah-kabilah yang jenis hati kering lah. Dia tugas dia datang pancung, betul dia balik. Itu je. Dia tak ada kerja-kerja lain. Tak ada jual-jual mentabak dekat bazar Ramadan ke, tak ada. Dia kerja dia itu je. Baik, jadi kenapa dipancung itu? Sebab itu kaedah yang paling cepat mematikan manusia. Itu ada kajian lain lah. Macam mana? Jantung. Gantung mungkin lambat juga sebab dia macam terseksa juga kan. Dia terjerut tu kadang-kadang cepat matinya, kadang-kadang lambat matinya. Tapi mati jugalah sudahnya, cuma seksa sikit lah. Dia kaedah dia gitulah. Baik, kemudian Nabi bagi contoh sembelih pula. Sama juga kaedahnya. Nabi kata bila kamu menyembelih, maka elokkan sembelihan itu. Elokkan sembelihan itu. Maknanya jangan diseksa binatang. Dan antara kaedah menyembelih yang terelok, Nabi ajar pula siap-siap tajamkan pisau. Asah mata pisau, parang, golok semua tu dengan tajam supaya sembelihan itu dapat dibuat dengan sesempurna yang mungkin. Cuma agama ajar kita mengasah tu jangan depan binatang tu lah. Jangan depan lembu, kebau, kambing, ayam tu jangan.
putih mata kawan tu nanti. Dia tahu dah kan. Kita pun zap, kau tunggu kejap lagi zap. Jangan buat gitu, nanya ke dia. Sebab binatang pun dia ada perasaan juga kan. Jadi agama ajar kita sampai tahap macam itu. Kepada binatang pun disuruh kita berbuat baik. Apatah lagi sesama kita manusia. Sebab itu bila kata ihsan yang Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis tadi, ihsan ni kalau terjemahan bahasa kitanya berbuat baik lah. Tuan-tuan buat baik pada isteri. Isteri buat baik pada suami dia. Itu namanya ihsan dalam pandangan kita orang-orang Melayu. Kalau kita ambil satu definisi ihsan pada pandangan Nabi Allah Isa alaihi salam, yang itu kedudukan dia saya rasa lagi tinggi lah. Maknanya kalau pemahaman kita buat baik ni, buat baik lah. Kita buat baik sesama kita kan. Itu orang panggil buat baik lah, ihsan. Tapi kalau menurut pandangan Nabi Allah Isa alaihi salam, ihsan itu ialah kamu melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kamu. Itu yang saya kata tinggi makam. Kita tetap meneruskan suatu kebaikan kepada manusia walaupun orang itu buat jahat kat kita. Tapi kita tak balas kejahatan. Kita balas dengan kebaikan juga. Itu tahap ihsan yang paling tinggi, yang paling hebat. Sebab itu dengan manusia ni kita jangan suka berbalah tak tentu pasal. Jangan kita cari pasal dengan orang. Orang nak cari pasal dengan kita, itu suka hati dia lah. Tapi walau bagaimanapun tugas kita adalah tetap berusaha untuk melaksanakan apa juga yang namanya kebaikan bila-bila masa, di mana sekalipun. Ramadan atau tidak Ramadan, jalan. Benda yang sama. Cuma bila sebut Ramadan, kemeriahan kebaikan itu lebih terserlah. Lebih nampak lah. Lebih menonjol. Lebih banyak. Sebab memang itu bulan dia. Bulan yang orang berlonggok. Orang suka buat kebaikan. Bulan yang ramai orang datang ke rumah Allah. Itulah bulan dia. Jadi tak kira Ramadan tak Ramadan, kita orang yang mengaji, yang faham agama ni, insya-Allah kita akan tetap meneruskan apa juga yang namanya kebaikan tadi. Walaupun cabarannya adalah besar. Kita dah duduk hari yang ke-7. Seminggu lah kita kata. Dalam bulan yang mulia ni. Jadi kalau kita semak-semak balik, orang kata muhasabah balik lah. Saki-baki 5-6 hari yang dah berlalu tu. Mungkin kita akan nampak ada kekurangan sebersedikit di sana sini. Tarawihnya, berbukanya, sahurnya, datang ke masjidnya, tadarusnya, kuliahnya. Mungkin ada kekurangan di sana sini. Itulah nama dia, cabaran kita nak menyiap dan melakukan kebaikan. Dia tidaklah semudah mana yang kita sangka. Senang sangat-sangat. Susah sebenarnya. Tapi ialah orang Melayu pun sebut alah bisa tegar biasa. Tapi maknanya benda tu memerlukan latihan. Nak datang hari-hari ke Masjid Al-Falah mengaji kuliah ni bukan semua orang mampu buat. Ibu-ibu, tuan-tuan yang dah isi koma setiap hari datang, alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah bagi kita satu kekuatan. Ada orang dia cuba datang sekali-sekala, lepas tu dia tak datang. Dia tak tentu, ibu-ibu sekalian. Saya pergi satu masjid tarawih baru ni, jadual kuliah, lepas tu tarawih sekali. Lepas tu Mori.
Mari satu muslimat sembang melawak lah. Dia kata, Ustaz ada perasan tak? Dekat masjid kita malam ni ada seorang lelaki kiriman Tuhan. Macam drama pula lah. Saya kata, akak cakap seorang lelaki, saya macam kecil hati, Kak. Saya pun lelaki, adakah saya bukan kiriman Tuhan? Kan? Dia kata macam ni, Ustaz. Ada seorang kat luar tu, kalau Ustaz perasan, Ramadan saja dia wujud, Ustaz. Itu maksud dia, kiriman Tuhan tu. Kan? Dia kata, kami pun tak kenal siapa, Ustaz. Dia macam agak misteri sikit lah. Jadi, saya perasan lelaki itulah, yang disebut tu saya perasan. Saya boleh perasan tu masa bersalam lepas witir tu, semua orang dia salam, semua dia tegur. Dia tegur, saya kata, dia ni siapa dia ni kan? Cara negur tu pun lain macam juga. Jadi, saya pun biar buat tak tahu je lah. Kita pun tak tahu dia orang ke, malaikat ke, jin ke, siapa dia, kita pun tak tahu kan. Tapi nak cerita dia, itulah cabaran dia. Kita nak semayang tarawih, ada cabaran. Cabaran besar tarawih, mengantuk lah. Itu cabaran paling besar. Imam tak ada masalah sangat. Imam steady je, okey je kan. Cuma slow laju gitu je lah. Tapi kita yang kat belakang ni, yang menunggu tahiyat akhir tu rasa azab sungguh rasanya. Kan? Saya tak jumpa lagi lah tahun ni, tapi setiap tahun akan jumpa lah. Orang yang imam dah bagi salam, tapi jari dia tak turun-turun lagi. Jari tahiyat dia tunjuk, tak turun-turun. Rupanya dia dah gugur syahid, fisabilillah. Kan, lena terus. Jadi tuan-tuan, bukan senang nak tarawih 8-20 ke, tak kisahlah. Tapi cabaran dia ada. Nak puasa, cabaran dia ada. Nak berbuka, ada cabaran. Nak qiyam, ada cabaran. Tadarus, ada cabaran. Tapi sebenarnya, cabaran itu yang menjadikan ibadah kita tu lebih cantik. Antara nikmat kita puasa ni, nikmat yang menjadikan puasa itu nikmat, adalah kerana lapar dan dahaga yang Allah kirim pada kita. Dengan sebab kita lapar, dengan sebab kita dahaga di saat nak berbuka lepas asar maghrib nanti, itu sebenarnya antara kenikmatan berpuasa. Kalau kita puasa, ibu-ibu sekalian, tapi tak berapa penat, tak berapa lapar, tak berapa haus, masa kita berbuka tu dia akan jadi suatu yang biasa-biasa saja. Nikmat juga, tapi tidaklah senikmat terlalu lapar, terlalu haus. Dia akan rasa macam tu. Contohlah macam kami dulu, masa mengaji dululah di Mesir apa semua kan. Masa itu musim sejuk. Bila musim sejuk ni, dia tidak panas sebab dia sejuk. Tu cerita dia. Memanglah Ustaz, betul lah saya cakap yang ibu-ibu gelap saya apa? Saya cakap fakta. Dia tidak panas sebab dia musim sejuk. Kan? Jadi bila dia sejuk tu, siang dia pendek kan? Malam dia panjang. Jadi pukul 5 dah maghrib. Pukul 5. Lepas tu bazar Ramadan tak ada. Bazar Ramadan dalam dunia ni Malaysia je. Kan? Belah-belah kita je. Jadi sana tak ada bazar Ramadan, pandai-pandai kau lah nak makan apa kan. Jadi pukul 5 dah buka. Lepas tu sejuk. Air batu pun tak terusik. Haus pun tak berapa. Lapar pun tidak sangat lah. Jadi berbuka tu biasa-biasa je. Baca doa tenang-tenang. Lepas tu air TO panas sikit. Makanlah buah ke apa. Lepas tu nasi bujang gitulah zaman tu. Selesai. Tak adalah nikmat macam kita. Satu meja dekat 30 hidangan. Bawah sikit pada hantu raya je kita ni. Jadi sebab itulah, bila Allah jadikan lapar tu, sebenarnya itu juga kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Jadi sebab itulah ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis yang ke-18 tadi,
ceritanya apa keadaan sekalipun buatlah kebaikan sesama makhluk. Tak kira lah jiran ke, adik-beradik ke, siapa pun, walaupun dia perangai tak senonoh pada kita, biar lantak dia lah. Yang kita perlu, kita yang jadi elok kepada dia. Perangai kita tu kena elok, kena cantik dengan dia. Kita buatlah kebaikan. Sebab Allah Ta'ala ni dia tak pernah mengabaikan mereka-mereka yang sentiasa bersungguh melakukan kebaikan dalam kehidupan mereka, insya-Allah. Baik, kita sambung hadis yang ke-19. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Hadis sahih Imam Muslim dan Imam Bukhari. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa, man ni mim nun, man ni kalau bahasa Arab dia sebut isim syarat, maknanya barang siapa. Barang siapa ni maksud dia siapa-siapa sahaja. Barang siapa tu maksud dia siapa-siapa sahaja. Maksud siapa-siapa sahaja tu maknanya baik dia lelaki, ataupun dia perempuan, ataupun dia remaja, ataupun dewasa, ataupun berumur sikit, atau remaja purba. Tua tu tak apa sedap lah. Jadi itu makna man. Dia ada man satu lagi, itu Hindustan. Tu cerita favorite tu. Baik, jadi Nabi kata siapa yang beriman, siapa yang mengaku beriman, dia rasa diri dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, antara benda yang dia kena buat dan dia kena jaga adalah falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik sahaja, ataupun pilihan yang kedua adalah diam. Jadi sifat orang beriman, dia mesti cakap benda yang baik-baik sahaja. Kalau saya tak reti nak cakap benda baik, Ustaz, diam. Itu saja pilihan yang ada. Sama ada nak cakap mesti benda tu baik, atau tak reti, diam saja. Dia tak ada pilihan ketiga, boleh maki orang, hina, fitnah, ngumpat, itu tak ada. Orang beriman itu saja. Dia nak cakap, dia kena ingat, aku cakap ni benda baik atau tidak. Cakap hari ni boleh diterjemah dengan menulis lah. Komen kan. Itu semua sama lah tu. Dia komen tu mana dia bercakap tapi dia menulis. Tak kira lah apa bentuk sekalipun, tapi orang beriman dia kena cakap benda yang baik. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dalam bulan Ramadan ni kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda ni agak ramai orang yang suka buat. Kita tahu dah, kita puasa ni bukan jaga makan minum saja. Tapi dia kena jaga perkara yang boleh membatalkan puasa dan mengurangkan pahala puasa. Jadi sebab itu, antara benda utama yang kita nak kena jaga adalah mulut. Sebab mulut ni jadi punca yang besar, ramai manusia dihumban ke dalam api neraka. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, Nabi kata ramainya manusia
yang dihumban ke dalam neraka Allah dalam keadaan diseret secara meniarap, kemudian dihumban oleh malaikat ke dalam neraka akibat apa yang ada di antara dua bibir mereka, iaitu lidah. Dek kerana lidah ni ramai manusia dihumban ke dalam neraka. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis lain yang berkait dengan mulut atau lidah ini tentang orang yang berpuasa, antaranya Nabi sebut, Nabi kata apa? Allah tidak pandang terus orang yang berpuasa tapi lidah dia tak jaga. Tak pandang maknanya ulama bincang puasanya tak ada nilai di sisi Allah. Sedangkan ibadah puasa yang kita buat ni sangat special. Di syurga besok ada satu pintu namanya Babur Rayyan, yang boleh cross masuk pintu tu dia beri penghormatan orang yang puasa saja. Jadi ibu sekalian, puasa ni mulut kena jaga. Jangan banyak mengomen, jangan banyak mengata orang, jangan banyak fitnah, jangan banyak mengkeji, mengumpat atau apa yang sewaktu dengannya. Sebab kita jadi rugi. Jadi daripada buat benda-benda tak senonoh tu, lebih baik diamlah kalau tak tahu apa nak buat. Kan? Lebih baik diam, pilihan kedua tadi. Tapi kalau kita boleh buat benda baik, boleh bercakap benda yang elok, kita cakap. Walaupun bila bercakap benda elok, benda baik ni, memang bukan semua orang suka kita cakap. Kami ustaz-ustaz berkuliah ni bukan semua orang suka dengar. Bukan semua orang setuju. Kita tak boleh nak salahkan manusia juga. Itu hak dia lah. Dia suka tak suka, setuju tak setuju, tu dia punya pasal. Tapi tugas kami tetap menyampaikan apa yang kami tahu, apa yang kami mampu. Orang dengar tak dengar, ikut tak ikut, berubah tak berubah, itu bukan kerja kami lah. Kerja kami bercakap saja. Tengok jadual aku hari ni dekat Afalah datang. Itu kerja saya, cakap. Kan? Tengok jadual malam ni tak ada, duduk rumah dan diam. Tu je lah. Jadi cerita dia, boleh cakap benda baik, cakap. Saya ni memang keturunan tak boleh ustaz. Bila bercakap je entah apa-apa jadi. Diam je lah. Elok diam je. Kalau daripada bercakap jadi tak ketahuan ni sekarang, elok diam je. Kan? Sebab manusia ni kadang-kadang dia lebih prefer cakap yang mendatangkan dosa daripada mendatangkan pahala. Sebab yang mendatangkan dosa tu lebih sedap dan enak berbanding yang pahala-pahala tadi. Contoh kita bila sembang beragama cepat mengantuk. Contohlah kan. Kita sembang sama-sama kawan. Jangan lupa nanti besok kita ada kuliah duha ni, sebagus ni ustaz ni bla bla bla. Kan? Terus menguap. Kan? Tapi bila cerita Ajah tahu tak tadi ada seorang akak ni, kan? Segar mata dia. Terus masuk duduk. Terus ajak duduk, mujur tak bancuh air je kan. Jadi perangai kita memang macam tu lah. Benda yang menjurus pada kebaikan agama, dia cepat lemau, dia cepat lesu kan. Duduk majlis ilmu dia jadi penat kan. Duduk majlis yang bukan-bukan dia jadi segar. Macam tu lah. Jadi benda ni yang kita nak kena lawan. Sebab itu Nabi ajar kita, kalau kamu mengaku beriman, antara benda yang kita nak kena jaga mulut kita. Sebab Nabi dah beritahu dah, mulut ni boleh bercakap tapi pastikan yang baik saja. Yang mengumpat, mengeji, menghina, memfitnah, mencarut, maki hamun orang, segalalah yang melibatkan benda ni, tolong sama-sama saya, tuan-tuan, ibu-ibu, elak-elakkan dan jadikan bulan Ramadan yang penuh barakah ini sebagai titik permulaan untuk kita melakukan perubahan yang terbaik sekali dalam hidup kita. Itu kita punya azam.
masa itu yang token nama Allah sekarang ni kita gerak kan dia letak terselang atau token Itu tak apalah. Dia macam ni. Macam isu stalking nama Allah tu, saya pun tak tengok detail cerita dia tu macam mana. Tapi dengarlah kata KK Mat lah apa semua tu kan. Ada jual stalking dekat tepi tu ada tulisan Allah tu. Itu satu perbuatan yang sangat tidak wajar lah. Satu penghinaan kalau dibuat dengan sengaja. Dan saya rasa tak tahulah sengaja atau tidak kan. Tapi pada kita itu satu yang tidak patut lah. So kalau kita nak komen pun boleh komen. Tapi itu saya kata tadi, komen kita tu kena jaga. Memang kita geram. Kalau kita geram memang 3 muka surat kita maki kan. Kalau kita geram kita, memang semua orang akan geram. Tapi kita kena pastikan komen yang kita lontarkan itu biarlah komen yang orang kata yang membina lah. Janganlah sampai penghinaan yang keterlaluan. Sebab saya pun ada ternampak notification tadi, pihak berwajib sedang menyiasat lah. Mudah-mudahan siasatan tu jalan dengan cepat. Tapi kita boleh ETG maafkan dia and then kita tak proceed untuk boycott KK Mat. Itu hak kita. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau orang kata nak mendidik, try boycott sekejap. Kalau nak mendidik lah kan. Kalau nak bagi pengajaran dan sebagainya. Kita tengoklah mana jalan-jalan yang terbaik. Kadang-kadang mungkin kita rasa macam kita tak boykot tu okey lah kot, kita maafkan, ni mungkin kesalahan di kali pertama ke contoh pun boleh, tak ada masalah. Itu atas yes, pertimbangan kita masing-masing. Tapi mungkin kalau ada satu NGO atau satu gerakan yang mewujudkan sesuatu yang kita rasa impak dia agak baik sebagai pengajaran pada pihak itu, tak ada masalah. Kalau kita rasa nak sokong, kita sokong lah. Kan? Itu atas individu lah, atas masing-masing. Cuma benda macam ni sepatutnya tak boleh berlaku lah. Kan? Sebab benda tu letak di kaki. Nampak sangatlah satu penghinaannya. Tapi kadang-kadang kelemahan, mungkin saya tak tahulah, saya bukan orang undang-undang, tapi kadang-kadang kelemahan undang-undang pun main peranan juga kan. Dia tak ada satu penguatkuasaan yang ketat, yang serius untuk menangani isu-isu yang penghinaan seperti ini. Jadi apa pun kita tengoklah apa tindakan segera yang boleh dibuat, dan kita tengoklah sehari dua ni apa statement yang akan keluar. Dan bagi kita sendiri orang Islam, kena jaga adab kita, jaga akhlak kita, walaupun yang melakukan perkara itu mungkin orang bukan Islam ataupun musuh dan siapa saja. Sebab agama ajar kita, baru je baca tadi hadis kan tentang ihsan itu. Tapi kena tengok ruang keadaan dia bagaimana. Sebab itu agama ajar kita tadi, kalau kita mengaku beriman, tolong jaga bercakap ni biarlah benda elok, atau lebih selamat kita tak tahu jalan cerita, tak tahu apa sebenar yang terjadi, kita diam-diam je dulu. Itu lebih selamat kan. Tapi hari ni orang tak boleh diam. Dia punya tangan tu dia auto kan. Dia tengok je zap, dia terus komen. Dia pun tak tahu apa jalan cerita sebenar. Ya betul. Tak, ini saya cerita lain. Contoh dia macam, dia tengok video kemalangan. Kan dia tak tahu pun punca, siapa yang punca kemalangan tu. Dia terus masuk, ni Maybe punya pasal lah ni. Dia pun tak tahu apa cerita. Itu contoh maksud saya. Yang isu stalking tu saya tahu dah. Cuma maksud saya cerita lain. Netizen punya perangai ni, dia tak tahu apa cerita, dia terus komen yang bukan-bukan. Saya kuliah baru ni ada tak komen yang bukan-bukan? Dia komen macam ni. Dia mungkin melawak, tapi saya rasa melawak tu tak kena. Dia komen kat live saya, dia kata, Ustaz, tengah hari ni nak makan kat mana? Nampak? Ini Ramadan ni, jadi nak bergurau, tengok tempat sikit. Bukan tak boleh bergurau dengan Ustaz, boleh. Dengan saya boleh je bergurau, tak ada masalah. Tapi tengok situasi. Kan? Jaga akhlak, jaga adab. Sebab menuntut ilmu tu bagus. Kita masuk live Ustaz, tengok, tompang, dengar sampai habis, bagus.
kita raikan, tapi akhlak. Sebab akhlak ni kan ulama sebut mendahului ilmu, adab mendahului ilmu. Apa-apa jaga adab kita. Adab kita sebagai lelaki, jagalah adab sebagai lelaki. Yang adab sebagai orang perempuan, jagalah sebagai seorang perempuan. Saya adab sebagai ustaz, jaga adab sebagai ustaz. Tuan-tuan ibu-ibu sebagai anak murid umpamanya, jagalah adab sebagai anak murid. Dia gitulah, adab tu kena jaga. Kan, sebab akhir zaman ni takut kita tengok. Kan, komen-komen ni kadang-kadang menakut dan menyeramkan kita. Contohlah saya sebut sehari dua lepas. Hari pertama ada orang dah tulis status. Dia tulis, Alhamdulillah, hari pertama Ramadan dia tulis macam ni. Dia kata, Alhamdulillah, raya lagi 29 hari. Itu keturunan hantu raya dia panggil. Jadi, lainlah kalau kau tulis, Alhamdulillah, hari ni first day Ramadan. Lain makna dia. Daripada kau tulis, raya lagi 29 hari. Nampak sangat nak menuju ke raya tu. Ni baru satu hari, berbuka pun belum masa tu. Nampak jahatnya tangan manusia ni. Kan? Lepas tu ada juga kes yang jadi, tapi tak adalah viral. Tapi kita nampak benda tu. Yang tak sepatutnya perlu ditulis. Ni orang perempuan punya kerja minta maaf saya sebut ni. Jadi adalah video, lepas tu komen, ada satu komen. Video tu melibatkan puasa lah. Hari pertama ni. Jadi dia dah komen situ. Siapa geng hari pertama tak puasa, sila hadir. Ni orang perempuan punya kerja pula. Yang kau pergi cari geng ramai-ramai tu buat apa? Nak buat grup berjemaah pula tak puasa hari pertama. Betul lah, orang perempuan ni dia ada uzur dia, ada hari cutinya, ada hari Allah rehat, dia tak puasa, tak semayang. Tak payah heboh-heboh. Betul. Memang memalukan. Tak entahlah, saya nak cakap pun tak reti dah. Kan? Cuba kita tengok, saya minta maaf sebut benda ni, saya tegur sikit lah. Bukan tegur apa, untuk peringatan bersama. Tak usah buat benda begitu. Dulu, kita cerita dulu lah. Ni mak-mak kita. Tak payah cerita ibu-ibu. Ibu-ibu tak berapa nak mak lagi. Mak-mak kita dulu. Maksud saya tak berapa mak tu sebab ibu-ibu depan saya ni muda semua. Itu maksud saya. Bawa bertenang. Dia suka tu. Baik. Mak-mak kita dulu. Kita pun tak tahu bila mak kita tak puasa. Setuju tak? Dia tak tunjuk pun dia tak puasa tu. Kita tengok bila mak aku tak puasa ni. Eloknya orang tua ni. Kan? Sama-sama sahur. Tengah hari relax tak makan. Petang-petang sama berbuka. Time sembahyang maghrib je baru kita perasan. Oh, mak aku tak sembahyang ni. Baru tahu. Tapi tak ada heboh-heboh, dia relax, tenang je kan. Orang dulu. Walaupun mungkin, minta maaf saya sebut, dari segi ilmu agama dulu mungkinlah kurang sikit. Tapi dari sudut itu memang cantik. Kita hari ni mengaku ilmu agama banyak, tapi satu dunia boleh tahu. Apa kerja kita ni? Kan? Jadi sebab itu ibadah ke, dosa ke, agama ajar kita simpan. Jangan dedah, jangan cerita, jangan expose. Walaupun saya tak katalah yang komen macam tu berdosa, apa saya tak kata berdosa pun. Tapi dari sudut akhlak tu tak cantik lah. Kan? Contoh, zaman Nabi dulu, ada satu orang muslimat kan. Dia datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Kan dia jumpa Nabi. Tujuan dia jumpa Nabi tu, sebenarnya dia nak minta Nabi jatuhkan hukuman. Sebab dia dah rasa bersalah, dia takut berdosa, dia nak bertaubat. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, hukumlah aku. Nabi jawab, macam inilah, kau balik rumah diam-diam, kau bertaubat je, jangan bising-bising. Itu apa mesej Nabi nak ajar kita? Tak payah expose.
Tu pun mujur Nabi seorang je tahu. Kan? Dia cerita ke Nabi, Nabi kata kau balik, kau duduk diam-diam, kau bertaubat pada Allah, selesai masalah. Tak payah bising-bising. Jadi Nabi nak ajar dosa-dosa ni tak payah cerita ke orang. Kan? Ataupun ibadah ke, tak payah. Dan tarawih 20 rakaat. Tak payah. No. Bukan kau seorang je semain tarawih, satu Malaysia tarawih. Jadi tak payah bising-bising sangat. Kan? Jadi kita ni sikit-sikit suka cerita ke orang, nak simpan sikit. Baik, itu nombor satu. Yang kedua, Nabi kata, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan atau menghormati jiran-jirannya. Kejap. Apa hukum jika niat kita nak berbuka puasa di masjid hanya kerana seronok berbuka ramai-ramai? Itu soalan dia. Dia macam ni. Kita berbuka puasa ni di mana pun tak apa. Tapi kita berbuka puasa di masjid ni sebenarnya lebih kepada berjamaah. Satu, lebih pada berjamaah. Yang kedua, sebab masjid ni rumah Allah. Kita rasa dia punya barakah tu lebih lagi. Selain berjamaah, bukanlah niat kita seronok beramai-ramai tu. Seronok beramai-ramai tu, ada setengah orang dia tak seronok. Kan? Ya. Eratkan silaturahim pun ya juga. Dan ada sebenarnya setengah, ini mungkin di kampung-kampung di bandar macam kita ni tak ada masalah kot yang tu. Mereka kadang-kadang terpaksa buat iftar ni sebab apa? Sebab kalau tak ada berbuka, Ustaz, tak ada orang sembahyang maghrib macam no. Jadi dia terpaksa lah buat berbuka beramai-ramai, biarlah ada juga makhluk-makhluk Allah yang datang tu. Ada tak macam tu? Kita tak perasan kadang-kadang. Bila orang cerita baru kita tahu. Jadi tak apalah, niat kita datang berbuka ramai-ramai itu dah memang namanya pun masjid. Kalau tuan-tuan ibu-ibu di sini, saya rasa sekali buka 600 orang makan, lebih kurang kot. 650, 700 orang, macam itulah kot. Lebih lebih. Jadi memang meriah lah, seronok. Dah berbetulan ramai itu bonus kemeriahan. Tapi bagi setengah orang, dia tak suka ramai-ramai. Dia nak tenang-tenang buka puasa kan. Jadi itu masing-masing. Cuma kita nak berbuka di mana pun tak ada masalah. Cuma niat kita tu biarlah niat yang boleh datangkan pahala. Aku datang masjid berbuka ni dapat pahala itikaf, silaturahim, boleh bersembang dengan orang sebelah yang aku tak kenal. Kalau dah buka puasa di rumah aja, itu je muka yang kita tengok. Hari-hari muka yang sama je. Jadi bila pergi surau masjid tu, lain-lain lah orang dia kan. Dia adalah lebih sikit pengalaman tu. Jadi tak ada masalah pun. Cuma atas niat kita lah. Baik. Balik hadis tadi. Fal yukrim jarahu. Kita kena muliakan jiran tetangga kita. Sebab itu jiran ni dia ada hak dia. Kan? Jiran ni kan Nabi kata ada 3 jenis, tak silap saya kan Nabi sebut. Satu, kalau orang tu dia orang biasa je, dia bukan adik-beradik kita, tapi dia jiran kita. Dia ada satu hak, nama dia hak jiran. Tapi kalau dia tu saudara adik-beradik, dia ada hak jiran dengan hak adik-beradik juga kat situ. Jadi apa pun tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tolong hormati, jaga hak jiran kita. Sebab jiran ni saya tengok dalam masyarakat ni kadang masalah juga kita ni. Kan? Macam-macam masalah kejiranan ni. Masalah parking, masalah cek kucing. Itu paling banyak kali. Pasal saya pun kena hadap kat benda tu walaupun saya tak bela kucing. Jadi kucing jiran datang, dia seronok pula pergi melaburkan dirinya di rumah kita tu kan. Dia seronok buat pelaburan investment kat situ. Jadi nak buat macam mana tak? Kalau ikut hukum, tuan kucing kena buang berak kucing tu. Tapi tak apalah, kita cedok ajalah pelan-pelan. Dapatlah pahala mencedok tu kan. Jadi bab jiran ni macam-macam hal. Masalah anak, masalah parking, masalah sempadan, masalah pokok bunga. Macam-macam. Jadi Nabi ajar kita, orang beriman yang ada iman ni dia akan jaga hubungan tu. Kan? Jadi
saya tahu kita semua ni ada jiran masing-masing. Buatlah baik dengan jiran, Allah akan balas kebaikan kita. Kan? Sebab betul lah Nabi kata antara tanda kebahagiaan hidup manusia apabila mendapat jiran yang baik. Itu akan membantu menenangkan hidup kita. Membantu. Kalau dapat jiran tak baik, penat kita. Saya dulu dekat rumah arwah mak saya, depan tu, ialah rumah kami tepi jalan besar kan. Jadi depan tu bengkel motor. Jiran tu bengkel motor lah. Tapi tak apalah. Dia nak cari rezeki repair motor kan. Okey. Tapi masalah dia ada extra servis lepas tengah malam. Tu yang aku tak tahan tu. Kan. Jadi pukul 7 dia dah tutup kedai. Owner lama pun dah meninggal lah. Jadi dia dah tutup kedai pukul 7. Pukul 10 kan pintu belakang. Tu. Pintu belakang tu sebelah bilik kita. Jadi dia main, kita baru nak syahid, terangkat kepala. Dengar bunyi exhaust motor tu kan. Jenis budak-budak bujang ni yang nak modify exhaust. Dia nak bunyi macam apa pun tak tahu ni kan. Jadi sepatutnya tak boleh lah tak mengganggu jiran. Jiran nak tidur kan. Jadi itulah habuan saya sampai dah saya besar. Hidup membesar dengan exhaust motor je. Kan? Jadi sebab itulah apa pun Nabi ajar kita muliakanlah jiran. Jaga hak jiran. Hak jiran ni apa? Kalau kita masak, kena hantar makanan sikit, terutama yang berbau. Yang mendatangkan bau ni kalau boleh kita hantarlah sikit kan. Kita boleh duyan mesti bau punya. Kecuali kita tutup rapat-rapat dan Tupperware tu, lepas tu bawa masuk pelan-pelan, tutup semua pintu tingkap kan. Bukan apa Ustaz, bukan kedekut Ustaz, takut bau tu keluar ke jiran. Dan jiran pula tak suka makan durian. Alhamdulillah lah. Itu rezeki kita dapat jiran tak suka durian. Kan? Jadi, hak dia apa? Nabi kata kalau kamu masak, lebihkan kuah. Kita mengaji ni hantar kuah aja. Dan Nabi kata lebihkan kuah. Iyalah lebihkan kuah tu supaya kuah tu boleh kita hantar sebelah dan isi dia sekali. Jangan kau hantar kuah aja. Tu mengaji tak habis nama dia. Kan? Hantarlah isi sikit, jangan kuah saja. Kalau hantar kuah saja jadi cerita lain Kang. Cerita roti. Kok dia faham? Kok dia tak faham? Kalau sekat kuah dia tak payah katanya. Dah bergaduh pula kan. Jadi hak jiran Nabi kata kalau masak kalau boleh hantarlah sebelah-sebelah kan. Walaupun jiran tu 40 rumah. Meninggal pula kita kan nak hantar 40 rumah kan. Ambil jiran terdekat. Jiran ada dua, satu jiran dekat, satu jiran jauh. Yang jauh tu sampai 40 rumah kan. Tantang kita pun jiran agak-agak ni 40 rumah kan. Jadi yang dekat tu utamakan dulu. Kemudian Nabi kata kalau dia sakit pergilah ziarah. Itu hak jiran. Kan, kalau dia sakit, kita dengar dia terlantar ke apa, pergilah ziarah. Doa-doakan dia, sedekahkan dia apa-apa yang patut. Itu dia, ini semua cerita kemanusiaan yang Allah suruh buat sebab dia boleh menjadi satu ukhuwah yang sangat cantik. Kan, dengan jiran-jiran kita lah. Termasuk kata Nabi, hak jiran ni apa? Kalau kita nak naikkan tembok, kan Nabi kata minta izin dengan jiran sebelah. Takut angin tak lalu rumah dia. Jadi kita mengaji ni. Kan, nak naik tembok sikit. Jumpa jiran sebelah, kata Kak, saya cadang nak naik tembok sikit boleh tak Kak? Adalah nak naik sikit je, tak adalah tinggi mana pun. Ada dapat duit KWSP kan, dah umur 50 ni. Jadi nak naiklah sikit, nak minta izin lah. Tapi jiran tak mengaji, susah lah, dia tak faham lah, nak buat-buat lah, tak payahlah belagak dapat duit pun kan, dia cakap gitu pula. Janganlah nak menunjuk sangat duit kau banyak, kata dia. Bukan, ni bukan masalah menunjuk, ini Nabi suruh minta izin, bincang elok-elok, takut nanti bila dah siap angin tak sampai, berdosa kita. Itu hak jiran, sebab punca halangan tu daripada kita. Jadi bincang elok-elok, buatlah apa yang terbaik. Cantiknya Islam diajar sampai halus macam tu. Tapi bila orang tak faham, itu yang jadi susah. Orang tak mengaji ni dia tak faham.
Islam sebab macam ni, dia tak faham. Pasal apa tak faham? Pasal tak mengaji. Pasal apa tak mengaji? Tu diri dia sendiri lah. Kan? Kita ni ruang mengaji ni banyak. Jadi bila kita mengaji, ada ilmu. Bila ada ilmu, semua benda kita buat jadi mudah. Contoh, banyak orang tanya soalan. Kalau bulan Ramadan ni, soalan itu je. Tiap-tiap tahun. Korek hidung batal tak puasa Ustaz? No? Sampai dah kembang dah lubang hidung aku menjawab soalan tu. No? Kan? Dia korek lah. Nak korek lah. Kan? Korek sikit-sikit lah. Tak payahlah habis semua jari masuk dalam lubang hidung tu. Itu batal lah. Kan? Habis 3 ruas ni tembus sampai ke dalam. No? Itu batal lah puasa. Tapi korek sikit-sikit je tak apalah. Ulama' dah ajar gitu kan. Jadi itu orang tanya. Kalau ada ilmu kan senang. Aku korek tak apa, tak batal pun. Ni bila gatal hidung dah tak berani korek. No? Tonyok kat dinding. Macam badak sumbu. No? Gosok gitu kan. Takut batal puasa. Baguslah kan. Tapi jahanam hidung tu nanti. Jangan buat itu. Sama ke orang tanya, ambil air semayang bulan puasa boleh tak kumur-kumur Ustaz? Boleh. Tapi jangan berlebihan macam hari biasa. Macam bulan tak puasa. Kan? Jangan masuk beria-beria kumur je. No. Jangan. Sikit-sikit je. Tak. Buat syarat kumur, ambil sunnah. Nabi buat bulan puasa, Nabi kumur. Cuma Nabi kata jangan berlebih. Itu je. Kumur sikit dah lah. Lepas tu luah. Kan? Bila ilmu ada, senang kita punya ibadah. Selain terawih, kita nak buat 8 ke 20. Tak ada masalah. Buat je lah. Jangan bergaduh. Kan? Kadang-kadang, itulah hati ni susah nak jaga tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Saya minta maaf, saya sebut benda-benda ni tiap-tiap malam saya sebut kan. Kita buat terawih 8-20 tak ada hal. 8 pun okey, 20 pun cantik. Ikut kita lah. Tapi kita jangan pandang orang buat 8 tu tak bagus. Ataupun orang buat 20 tu terpaling terawih. Contoh jangan tengok macam tu. Kita biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Sebab yang selalu saya tengok ni, bila geng, yelah masjid macam sini 20 kan. 20. Bila 8 tu kan, suku ke berapa yang balik? Suku lah. Separuh. Separuh akan keluar. Dia panggil geng 8. Tak apalah. Yang kita geng 20 kat depan tadi, tak payahlah tengok-tengok belakang. Tak payah tengok. Lama lah tu. Nak adjust Tak, kita dah duduk dalam sah, dah depan. Tak payahlah tengok kan. Dia macam geng 8 tu dah melakukan satu dosa besar sebenarnya. Jangan tengok. Sebab masa kita tengok-tengok, takut ternampak saya kat belakang tu. Sebab saya buat lapanya, jadi janganlah tengok siang kat saya. Kan? Biarkan geng 8 tu keluar dengan tenang dan harmoni, relax. Kan? Tak, dia macam ni, ibu sekalian. Bila kita tengok tu, dia sebenarnya bukan tengok je. Hati-hati. Tu saya pesan tu. Jangan tengok. Biar tengok imam depan sudah. Bila 8 je dah doa semua, kadang imam akan bagi masa dulu kan. Nak bagi ijazah semua, tak apalah. Tapi tengok, biar je. Biar dia berjalan dengan penuh keimanan, relax, slow-slow, tenang, jiwa dia nak balik pun tenang tak. Bila kita tengok, nanti hati kita bercakap. Kita kata, tudung boleh tahan, Siti Khadijah telekung. Tapi buat 8 je apa barang. Ni hati-hati. Nanti gen 20, gen 8 lah pandang kita, di hati dia bercakap agak. Kau ingat kau buat 20 bagus sangat ke? Kan? Nampak? Dia akan rosak hati kita. Kita baru terawih beria tadi. Sebab tu saya kata, mulai malam ni jangan pandang belakang. Tu cerita filem baru tu, jangan pandang belakang. Bersih Ramadan punya kan. Jadi terus lah. Naya. Saya kesian geng 8 ni. Saya mesti backup habis-habis sebab saya pun 8 kan. Jadi kena backup kuat sikit. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, tu nak jaga hati bukan senang. Hati ni kan, dia bercakap je, hati kita ni susah nak jaga.
Walaupun kita buat baik dah, tapi setan tu memang, walaupun dia kena ikat ke apa, kesan rasukan dia 11 bulan dulu tu, melekat tu, racun dia tu. Dia dah kena ikat lah, biar kat dia lah. Tapi, kesan 11 bulan tarbiyah dia tu, menjadi tu. Ada juga kesan-kesan dia tu. Baik, habis yang tu. Last sekali, penutup pagi ni. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dalam Islam ada satu bab namanya memuliakan tetamu. Tetamu ni kita kena muliakan semulia-mulia yang kita mampu lah. Setakat yang kita mampu untuk meraihkan tetamu kita, dipersilakan. Sebaik mungkin lah, kita cubalah. Kan? Kebetulan semalam saya tak ada tazkirah malam, kosong jadual. Jadi bincang dengan rumah, panggil adik-beradik datang makan kan, buka puasa. Kita pun buatlah, adalah 3 keluarga rumah punya datang buka puasa. Kita buatlah yang terbaik. Kan? Saya jenuh 3 hari mikir menu. Nak mikir apa yang terbaik nak bagi ni kan. Bukan selalu tak. Sekali-sekala Ramadan kita jamu orang makan, fikir siapa aku nak cari mangsa nak buat catering ni kan. Teringat ada anak murid kat Gombak, pakcik tu dia caterer lah. Sedap dia buat. Jadi telefon pakcik nak order ni 25 orang makan, padahal yang datang 18 je. Order lebih, biar lebih jangan kurang kan. Orang lapar. Jadi ustaz nak apa, ayam ke kambing? Saya tak ada pilihan, dua-dua sekali. Ayam tidak, kambing tidak, dua-dua sekali, tak mau pilih. Kan? Order. Dapatlah semalam. Lepas tu tambahlah kuih ke apa sikit lah. Roti John ke apa benda macam tu lah. Jadi kita raihkan tetamu tu sungguh-sungguh lah. Sebab Nabi ajar kita, tetamu ni dia datang bawa rahmat, kebaikan, dan dia pulang tu menjadi asbab penghapus dosa tuan rumah. Jangan salah faham bukan tetamu tu balik buat dosa kita. Mampu tetamu tu. Kan ada orang kata tetamu pulang bawa dosa katanya. Udah naya tetamu, habis balik berdosa semua. Bukan. Maknanya tetamu tu dia hadir, itu menjadi asbab tuan rumah tu Allah ampunkan dosa dia. Kan, berkat dia tu, rahmat. Sebab tetamu ni kita kena raih sungguh, ibu-ibu sekalian. Kan? Kalau dia tambah dia kalau first time datang rumah kita kan. Jemput masuk. Kalau hari biasa yang bukan puasa ni, jangan tanya banyak dulu. Duduk je, akan nak buat air jap. Terus bagi air dulu. Jangan borak dulu. Nanti dia lambat balik. Hantar air dulu. Sebab orang Melayu, bila air dah habis, dia akan balik. Kan? Itu taktik lah nak suruh dia balik awal. Jadi, kita ni pergi menyembang dulu. Tadi pukul berapa keluar naik bas nombor berapa, seat tengah ke belakang, air tak keluar-keluar. Nanti dia tanya, ni kawasan Gombak ni memang air tak ada ke macam mana? Kan dah bergaduh pula nanti kan. Dia buat sesindir gitu. Jadi kita ni raih elok-elok. Tunjuk kalau dia nak pergi bilik air, ni bilik air, ni seliparnya. Nak solat, ni biliknya, ni kiblat dia, bentang sejadah elok-elok. Ni telekung. Baru order online baru sampai ni. Rasmi kan, ambil pakai-pakai. Contoh gitu kan. Kalau dia bermalam pula rumah kita kena masak yang sedap sebenarnya kan. Kalau boleh tanya dia nak apa, siakap 3 rasa katanya. Berpeluh dah kita dengar siakap tu kan. Tapi kalau mampu bagi dah, besar pahala tu. Dia ada hak 3 hari kan, kata Nabi. Tetamu ni 3 hari. Dia kata hari pertama nak siakap, hari kedua sotong bakar, hari ketiga ayam golek, kambing golek. Hari keempat kalau dia order lagi, tunjuk kedai tom yum kat luar tu. Kau pergi sana. Dia cakap banyak. 3 hari je. Kan? Aku belajar dengan ustaz 3 hari. Kau jangan nak lebih ingat kan. Tapi kalau kita boleh raih sampai ke sudah, okey lah. Kan? Sama macam Ramadan sebenarnya. Ramadan ni tetamu yang Allah kirim kepada kita. Kita ni ibarat macam tuan rumah lah, meraihkan tetamu Allah ni. Ramadan ni bukan kerajaan Malaysia yang hantar. Bukan. Ini Allah yang kirim ni.
Allah yang hantar, dan Allah hantar Ramadan ni tuan-tuan ibu-ibu sekalian kepada umat Muhammad saja. Dah. Specialnya kita je dapat Ramadan, kita je dapat gandaan pahala yang sangat dahsyat, kita je dapat Lailatul Qadar. Umat lain tak ada. Kena ingat tu, kelebihan tu. Kan? Gandaan pahalanya, keberkatannya, kebaikannya, segala-gala, semua Allah bagi special pada kita umat Nabi SAW. Sebab itu, kalaulah macam Nabi sebut kan, Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, kalaulah umat aku tahu kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, mereka inginkan Ramadan sepanjang tahun. Habis Ramadan, Syawal tak nak Ustaz, delete, kita ambil Ramadan lagi. Lepas tu Ramadan, setahun. Tapi sebab tak tahu sangat kelebihan, itu yang hari pertama, raya lagi 29 hari tu. Pasal tak tahu kelebihan Ramadan. Tak nampak. Memang tak nampak pun pahala. Berduyun-duyun datang terawih. Mana pahala? Memang tak nampak. Tapi kalau kita tahu kelebihan terawih, macam Nabi sebut kan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Besar pahala ibu-ibu sekalian. Nabi kata siapa yang berdiri tegak dengan imam sampai selesai. Maksudnya solat terawih tu lah. Daripada isyak kita jemaah, lepas tu terawih, lepas tu kita witir sekali dengan Tok Imam, dan Nabi kata siapa yang buat sampai selesai. Mana sampai habis pada mula sampai habis. Kalau 8 lah. Kalau imam tu 20 lah dia selesaikan. Maka Nabi kata dia akan dapat pahala seolah-olah dia telah qiyam sepanjang malam. Ini bukan kecil anak punya pahala tau. Sebab itu macam kita sini 20. Siapa yang buat 20 tu insya-Allah dia dapatlah fadilat tu. Habis kami yang geng 8 macam ustaz tadi. Oh, dia nak kenakan ustaz juga tu kan. Yang geng 8 macam ustaz tak dapatlah fadilat tu. Kalau tempat yang dia pergi tu buat 20. Tapi macam surau yang saya pergi buat 8, saya pun 8 sampai habis selesai, dapatlah. Contoh gitulah. Jadi itu nama dia fadilat atau kelebihan. Jadi sebab itulah, apa pun kita muliakanlah tetamu yang datang ke rumah kita. Dan sekarang ini kita ada tetamu yang lebih agung, namanya Ramadan, yang Allah Ta'ala telah kirimkan kepada kita semua. Maka insya-Allah kita pakat-pakat raikan. Dan yalah, bagi kita orang beriman ni, sedar-sedar dah seminggu dah. Rasa macam cepat pula kan, dah seminggu dah Ramadan ni. Jadi apa pun tuan-tuan ibu-ibu sekalian, insya-Allah kita raikanlah Ramadan ni dengan baik, sebab dia adalah gudang pahala kepada kita yang bukan semua orang dapat. Ada yang meninggal sebelum Ramadan, ada yang meninggal hari pertama Ramadan kan. Kita yang alhamdulillah syukur setakat hari ke-7 ni masih hidup dan masih sihat, alhamdulillah dapat berpuasa lagi, syukur pada Allah. Jadi kita buatlah yang terbaik ibu-ibu sekalian. Tuan-tuan ibu-ibu je yang tahu apa yang perlu kita buat. Ustaz-ustaz tak payah hurai dah, semua orang tahu dah benda tu. Jadi kita buatlah apa saja yang mendatangkan kebaikan dan keberkatan Allah ke atas kita, insya-Allah.